Antara ujian terbesar manusia ketika hidup adalah harta dan wang. Rezeki yang kita miliki bukan sepenuhnya hak kita. Gunakan sebahagian darinya untuk diinfakkan dalam mencari keredaan Allah. Ayo, rebutlah peluang ini sebagai bekalan akhirat kita dengan berinfak pada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. InsyaAllah, anak-anak tahfiz MTS FAS ini bakal menikmati suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap. Sekaligus, anda yang berinfak akan menjadi sebahagian daripada proses melahirkan generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Semoga infak anda ini memberikan makna berganda dalam meningkatkan martabat Islam serta faedah anda peroleh 1000 keberkatan dalam setiap harta yang dimiliki. Okey, secara langsung begini berpagi-pagian kita dalam Assalamualaikum Subuh. Terima kasih banyak para penonton TV Al-Hijrah sebab terus setia bersama kami. InsyaAllah hari ini kita akan bawakan pelbagai kupasan menarik dalam Assalamualaikum Subuh dan juga Assalamualaikum sebentar lagi. Jadi anda dah tengok tadi kan Ustaz Ilyas mewar-warkan tentang usaha kalau boleh nak menggalakkan kita semua untuk infak pembinaan masjid atau Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS. Jadi saya tak nak buang masa sebab saya ada tamu di studio bersama saya di pentas Assalamualaikum Subuh pagi ini, tidak lain tidak bukan Wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS, Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Harap sihat. Ustaz pun sihat jugalah. Ustaz, kita nak mulakan perbincangan kita pagi ini sebab kita masih dalam tempoh Rabiul Awal. Bulan yang sangat mulia, yang mana kita masih, orang kata semalam pun weekend pun ramai lagi yang masih menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah menerusi program-program, event-event dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai mukadimah lah Ustaz kongsikan caralah kita yang kalau boleh yang terbaik, cara kita nak menzahirkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tak kenal maka tak cinta. Betul, setuju. Bagaimana kita nak menzahirkan cinta kita pada Rasulullah SAW bukan hanya pada bulan Rabiul Awal. Dia sepanjang hidup kita. Bila kita cintakan seseorang, biarlah sampai ke akhir hayat. Begitulah kita, kalau kita cintakan Rasulullah, biarlah kita bertemu di hayat yang akan datang, kehidupan yang akan datang, iaitu di dalam syurga ataupun di mahsyar. Jadi secara ringkas dan mudah, ramai orang tak tahu. Bila bercerita, ada juga 2-3 orang bercerita, Ustaz, saya dah berubah Ustaz sebab pada malam dulu, tahun lepas, satu malam saya bermimpi jumpa Nabi. Allah. Nabi datang menaiki kuda warna putih, memakai jubah warna putih, rambut Nabi panjang sampai ke bahu, Masya Allah, berwarna putih, janggut Nabi panjang sampai ke pusat berwarna putih. Saya terus cantas, itu bukan Nabi. Itu Gandalf, Lord of the Ring. Ataupun kalau pegang loceng, mungkin dia Santa Claus ke apa ke. Tak, Nabi bukan rambut warna putih, janggut warna putih. Rasulullah SAW, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Habibullah, kekasih Allah. Kita kena kenal daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Macam mana kita kenal artis, macam mana kita kenal pemain bola, macam mana kita kenal idola-idola. Tetapi kenapa kita tidak kenal Rasulullah SAW? Sedangkan sepanjang masa dalam solat kita, kita berselawat ke atas Nabi. Jom tambah ilmu pada pagi indah, iaitu hari Isnin kelahiran Rasulullah SAW. Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Walaupun ada pendapat kata 8 dan 9. Wallahu a'lam. Antara sunnah Rasulullah SAW, dia suka beralah. Dan dia suka, dan para ulama mencontohi Nabi selalu menggunakan perkataan wallahu a'lam. Hari ini perkataan wallahu a'lam ni tercabut daripada lidah para asatizah. Jom kita pujuk didik anak-anak ataupun semua generasi akan datang dengan perkataan wallahu alam. Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Dan puncuk hati kita, kita kenal Nabi ujung rambut. Rambut Nabi berwarna hitam, pekat.
Dan rambut Rasulullah SAW ni panjang sampai cecah ke bahu. Nak cecah ke bahu tu sedikit bergulung. Dan di kepala Nabi yang mulia ni, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dia ada 5 sunnah. Sunnah yang pertama di kepala Rasulullah SAW bersikat. Sikat. Walaupun kita orang botak ke, tak ada rambut ke, tapi disunat dan disunnahkan kita bersikat kerana nak menzahirkan cinta kita pada Rasulullah. Yang kedua di kepala Rasulullah SAW yang mulia tak lain dan tak bukan. Sunnahnya adalah bercukur. Nabi kalau panas ataupun Nabi terlalu banyak masalah memikirkan, Nabi bercukur. Kita boleh bercukur. Yang ketiga di kepala Rasulullah SAW tak lain dan tak bukan, iaitu apa dia? Satu perkara yang penting, Rasulullah SAW senantiasa melamakan sujud. Pernah satu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat daripada Mekah, iaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tanya penduduk Madinah, mana Rasulullah, mana Rasulullah. Maka ada seorang aku nampak Rasulullah SAW di satu tempat. Dah lama Nabi sujud, kau pergilah ke situ. Maka Abdurrahman bin Auf pergi bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sujud. Lama Nabi sujud sehingga terdetik dalam hati Abdurrahman bin Auf, mungkin Nabi wafat. Allah takutnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW angkat kepala dan terus memberi salam. Itu asal-usul sujud syukur. Tempat dia tak jauh daripada masjid Sayyidina Abu Bakar. Dan apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Kenapa kamu bersyukur ya Rasulullah? Kenapa kamu bersyukur? Didatangi kepada aku oleh Jibril alaihissalam mengatakan, siapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah akan selawat ke atas dia 10 kali. Sebab tu nak zahirkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, kena banyak selawat. Kan? Bila kita cinta, bila kita rindu, macam ada satu lagu, bila rindu ku sebut namamu. Rindukan Nabi, sebut nama Nabi. Sebab tak ada manusia dalam dunia ni yang paling banyak mendoakan kita melainkan Rasulullah SAW. Masya Allah, rambut ni di bahagian kepala Nabi melamakan sujud. Yang mana boleh sujud lagi, yang tak sembahyang atas kursi tu menjerit-jerit kadang-kadang gitu orang. Kita kadang-kadang nak sujud, kita rasa tak puas hati kalau kita sembahyang, kita tak dapat sujud. Tapi Rasulullah SAW di bahagian kepala Nabi, Nabi lama sujud. Yang boleh sujud tak nak sujud, yang boleh sujud, sujud jangan gantun. Kita perbaiki sujud kita. Ketika kita berbisik di bumi, suara kita didengar di langit. Jom pujuk, lamakan sujud. Dan bila ada dapat berita gembira, kita sujud syukur. Anak berjaya melanjutkan pelajaran, anak berjaya menghafal Al-Quran, amalkan sujud syukur. Dan yang kelima di bahagian kepala Nabi, yang keempat di bahagian kepala Nabi, berserban. Yang berserban ni tak nak bincang panjang. Dan yang kelima adalah berbekam. Berbekam ni ramai. Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, kalau kita tengok kitab karangan Ibn Qayyim, Tibbun Nabawi, bagaimana muka surat 54 sampai 64 bercerita tentang hadis-hadis sahih tentang berbekam. Tanda cinta pada Nabi. Nabi cerita orang yang berbekam kuat hafalannya, terang matanya, sehat tubuhnya. Nabi beritahu sebahagian daripada penyembuhan penyakit melalui berbekam dan sebahagiannya makan ubat. Baru tahulah ustaz lagi ni. Ya, sebab kita tak ambil tahu pasal orang yang menjadi hero kita di dunia, hero kita di akhirat. Tak ada hero, tak ada. Orang lebih tahu tentang watak Avenger. Orang lebih tahu watak Spiderman, Superman, siapa nama sebenar dia. Dia tahu. Tapi Nabi dia tak tahu. Masya Allah, tabarakallah. Itu baru bahagian kepala dulu. Kita berhenti dulu. Kita berhenti dulu. Okey. Itulah betul lah kata Ustaz, apa benda ialah bila kita nak menzahirkan kecintaan, of course lah, tak kenal maka tak cintalah. So kenalah kita mengenali susuk tubuh orang yang paling, manusia yang paling agung ni, yang paling dicintai Allah ni. Okey Ustaz, ialah kita nak tahu jugalah sebab kita masih dalam bulan Rabiul Awal ni kan. Jadi apa peristiwa penting yang mungkin melonjakkan ingatan kita supaya kita sentiasa ingat dan mencintai Rasulullah. Masya Allah. Kalau kita ingat, kenapa orang Melayu ataupun tradisi di Nusantara ini setiap 12 Rabiul Awal kita sambut? Sebab kita dipelupa. Kan Melayu mudah lupa. Memang Melayu mudah lupa. Dalam keadaan kita yang sedang ingat pun, banyak ilmu kita tak tahu. Sebab tu kita bukan menyambut, kita mengimarahkan majlis ilmu yang dicintai oleh Rasulullah dalam bulan Ramadan dengan kaedah namanya Maulidur Rasul. Kan kita buat ceramah Maulidur Rasul, orang datang berselawat apa semua, dan kemudiannya kita cerita tentang Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya. Okey, Nabi Muhammad SAW
kulitnya putih melepak, handsome, lebih handsome dari kita. Kita ni macam debu-debu yang melekat di kaki Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, mata Nabi yang hitam tu bulat. Mata Nabi ada dua sunnah. Pertama, suka menangis, memikirkan umat. Bila mendengar ayat-ayat Al-Quran, Nabi menangis tentang neraka. Dia doa pada Allah, jangan ada umatnya masuk neraka. Yang keduanya, Masya Allah, Tabarakallah, di mata Rasulullah SAW ni, ada lagi satu sunnah, suka tengok benda-benda yang indah. Okey, hidung Nabi mancung. Masya Allah. Di hidung Nabi ada tiga sunnah. Pertama, Nabi kata, masukkan air ketika dari hidung dan keluarkan ketika beruduk. Masuk air hidung, keluarkan, duduk. Sunnah, kita cerita sunnah yang besar-besar. Sempurnakan wuduk, kita tak buat sunnah. Masya Allah, apa nak jadi kita? Hidung Nabi yang kedua suka wangi-wangian. Pakailah minyak wangi apa ke, tak ada masalah. Tapi Nabi suka ada tiga asas. Gaharu, yang kedua kasturi, yang ketiga air mawar. Dan hidung Rasulullah SAW yang ketiga, iaitu dia mengajar kita bersin. Ramai orang bersin, Hacim, excuse me, Masya Allah, bukanlah salah. Tetapi adab dan akhlak sunnah Rasulullah SAW apa ni? Iaitu sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu baru hidung, belum bibir lagi. Mesti. Sebab tu pergilah ke majlis-majlis ilmu dan mendalami ilmu supaya kita lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Kerana menuntut ilmu itu dalam Islam wajib. Dan ingat wahyu pertama, Iqra. Betul. Wallahu a'lam. Dia bila bercerita tentang junjungan besar Nabi Muhammad SAW ni, teringat kita mereka-mereka yang pernah pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, itu momen-momen yang saya kata tersentap hati kita ni kan. Okey, tak apa, kita nak berehat sekejap. Banyak lagi kita nak berkongsi dengan Ustaz Hanafiah selepas ini. Jangan pergi mana-mana dalam Assalamualaikum Subuh. Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Antara ujian terbesar manusia ketika hidup adalah harta dan wang. Rezeki yang kita miliki bukan sepenuhnya hak kita. Gunakan sebahagian darinya untuk diinfakkan dalam mencari keredaan Allah. Ayo, rebutlah peluang ini sebagai bekalan akhirat kita dengan berinfak pada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. Insya-Allah, anak-anak tahfiz MTS FAS ini bakal menikmati suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap. Sekaligus, anda yang berinfak akan menjadi sebahagian daripada proses melahirkan generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Semoga infak anda ini memberikan makna berganda dalam meningkatkan martabat Islam serta faedah anda peroleh 1000 keberkatan dalam setiap harta yang dimiliki.
Jadi para penonton, pagi-pagi inilah kita nak menyemarakkan kalian supaya kalau boleh bersedekah, berinfak. Mudah-mudahan dapatlah ganjarannya insya-Allah. Jadi saya masih lagi bersama Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Malik, Wakil MTS FAS. Tadi kita dah bercerita tentang cara nak suburkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ikutkan tak puas cerita ni. Kalau boleh banyak lagi kita nak bercerita tentang insan paling agung ni kan. Tapi Ustaz berbalik kepada MTS FAS tadi, nak mungkin Ustaz kongsikan latar belakang sedikit tentang MTS FAS dan apa progresnya, apa yang MTS FAS lakukan sebenarnya. Alhamdulillah. Ustaz sambung sikit Okey. Tadi sunnah di bahagian kepala Nabi sikit, bibir Nabi, batu gigi Nabi. Ini tak ada. Ustaz nak cerita tangan Rasulullah SAW. Ada shoulder, bicep, tricep, tangan Nabi besar dan kuat. Dapat tangan Nabi lembut sikit, yang lain semua kerah jari-jari besar. Sunnah di tangan Rasulullah SAW ada dua. Pertama, Nabi kuat. Nabi kuat suka menolong orang. Dan nombor dua, tangan Rasulullah suka bersedekah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, tak ada satu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba melainkan ada dua malaikat. Malaikat pertama mendoakan kebaikan kepada mereka yang bersedekah di awal pagi, subuh lah. Yang kedua, malaikat yang mendoakan kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya daripada bersedekah. Tuan-tuan dengar rancangan Assalamualaikum Subuh ni, bukan sebarang ni. Ini semua gerakan daripada Allah. Dan tuan-tuan dengar bagaimana MTS FAS, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang telah beroperasi selama 11 tahun di Rumah Kedai Seri Gombak. Tapi Alhamdulillah, kita dapat keputusan yang cemerlang daripada KPM dan juga daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga kita dapat juga kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Selangor tentang modul kita memang tak ada yang tidak diiktiraf. Dan kita berjaya melahirkan, walaupun pelajar kami 350 orang, Masya Allah, daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah, tapi kita mendapat keputusan yang cemerlang, iaitu muntas, dan pernah dapat 100% muntas. Masya Allah. Jadi inilah suasana yang kita nak bina, suasana ilmu. Kerana menuntut ilmu itu satu sunnah Rasulullah SAW. Dan ingat, wahyu pertama pun turun, tak lain dan tak bukan, Iqra. Iqra, baca. Baca apa? Dengan nama Tuhan. Baca dalam suasana agama Allah. Biarlah kerana Allah menuntut ilmu dan kepada Allah kita berbakti. So jom pujuk hati kita pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan, serapa ramai kita tengah nak buat Excellence Center. Excellence Center. Kita Alhamdulillah ucapkan terima kasih pada penonton-penonton TV Al-Hijrah yang banyak membantu kita dalam proses pembelian tanah 3 ekar di kawasan Gombak. Dan kita sekarang nak bangunkan komplek. Komplek apa? Iaitu Komplek Pendidikan Excellence Center. Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra nak melangkah. Dah 11 tahun kita buktikan kita antara sekolah yang berdaftar. Mahat Tahfiz yang berdaftar. Dan kemudiannya, Masya Allah, Tabarakallah, kita nak melangkah lebih jauh. Perjuangan ini bukan perjuangan kami saja, tetapi perjuangan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang cintakan ilmu. Bila kita cintakan ilmu, kita nak buat satu tempat ni. Tempat ni, Masya Allah, Tabarakallah, kita ada sekolah rendah, ada sekolah menengah. Bangunan sekolah rendah, sekolah menengah ni memang cantik. Dan kemudiannya kita ada surau, kita ada asrama lelaki dan asrama perempuan. Kita ada satu tempat yang dipanggil, ialah semua bilik-bilik Coca-Cola Padang, apa semua komplit kita nak buat. Sebab apa? Untuk memastikan pelajar-pelajar ini bukan sekadar menghafal Al-Quran, tetapi mendalami ilmu sains dan menjadi pelajar-pelajar yang luar biasa, hebatnya. Kerana kita ni dah berada di akhir zaman. Dan kenapa banyak tumbuh banyak mahat tahfiz ni? Sebab kita nak berhadapan dengan suasana yang disesatkan manusia daripada akidah Islamiah. Dalam masa yang sama, kita mesti menguasai teknologi. Nak dapat menguasai teknologi ini mesti mendalami ilmu sains. Dan Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tak ada cara lain. Kita mesti bersatu bersama-sama untuk membantu MTS FAS. Antara cara yang paling mudah, pagi ni jangan biarlah saya cakap sia-sia. Tolong letak gambar, ada nombor akaun, ada ni. Kalau tuan-tuan masih rasa ragu-ragu sikit, tuan-tuan boleh masuk ke www.mtsfast.com. Bila masuk ke www.mtsfast.com ni, tuan-tuan akan nampak semua
data-data. Ini ada nombor akaun, ada nombor telefon, hubungilah segera. Dapatkan maklumat. Bila dapat maklumat, kita puas hati boleh ni. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita juga dapat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam. Ini barcode tak gambar. Kita berdaftar dengan pendaftaran wakaf Negeri Selangor dan kita juga masya-Allah tabarakallah kita ada kebenaran untuk mengutip derma daripada Jabatan Agama Islam Selangor dan semua. Kita merayulah. Selama mana masjid ataupun surau yang terbina kat situ, selama mana sekolah ni ada, masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, pelajar-pelajar menghafal Al-Quran, kemudiannya menjadi hafiz Al-Quran, kemudiannya jadi ulama, jadi pemimpin, masya-Allah pahalanya akan mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Ini juga boleh diwakafkan untuk atas nama arwah ibu dan ayah. Mungkin ada arwah ibu dan ayah kita yang berada di alam barzakh yang menjerit-jerit bantuan daripada anak-anaknya. Anak ramai tapi tak pernah berwakaf atas nama arwah ibu dan ayah. Jom pujuk hati kita pagi yang indah ni. Mak, abah, ni je abang boleh bagi. Mungkin sedekah berapa banyak yang boleh infak ataupun wakaf atas nama yang ada untuk ibu dan ayah. Dan jangan lupa satu perkara lagi, masya-Allah tabarakallah. Tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita teruskan perjuangan menuntut ilmu untuk berhijrah daripada kejahilan kepada kecemerlangan. Sebab tu Excellence Center ni nama dia Pusat Kecemerlangan. Mahat Tafiz Sain Al-Fatimah Zahrah ini adalah satu perjuangan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah demi menyatakan cinta kepada Nabi keluar daripada kejahilan bersama kecemerlangan. Wallahu a'lam. Menarik sekali. Berdasarkan ilustrasi grafik tadi tu saya nampak mantap Ustaz. Betul. So saya yakin terdoronglah untuk para penonton kita untuk berinfak ataupun bersedekah untuk ialah untuk memajukan lagi MTS Fast ni. Ustaz, kata-kata akhir mungkin pesanan tawar-warkan sekali lagi tentang projek ni. Kejayaan MTS Fast satu hari nanti melahirkan golongan agamawan dan golongan profesional yang Quranik adalah kejayaan kita bersama. Pada hari ini kita bersama-sama membantu MTS Fast. InsyaAllah satu hari nanti bila berjaya, inilah kejayaan kita bersama. Mudah-mudahan semua yang menyumbang pada hari ini akan dikurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah SAW. Dan insyaAllah mudah-mudahan Rasulullah SAW berbangga dengan usaha umatnya yang kerdil ini untuk menzahirkan rasa cinta kita dengan menghidupkan tradisi keilmuan yang profesional. Wallahu alam. Tuan-tuan, tolong sumbang pagi ini. Sumbang, masuk ke laman web www.mtsfast. Ada nombor akaun yang tertera, tangkap gambar dan insya-Allah ada barcode, boleh scan terus dan sumbanglah. Ada cara berkala, ada secara bulanan, ada secara hari-hari boleh. Majariah dan ilegasi. Wallahu alam. InsyaAllah. Moga-moga terdetik, terbuka, terjentik hati kita untuk menyumbang. Sebab ini satu matlamat yang begitu murni sekali lah. Kita nak melahirkan insyaAllah asatizah dan sebagainya, pendakwaan sebagainya untuk menyuburkan lagi Islam di muka bumi ini. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Malik, Wakil MTS Fast pagi ini. Moga-moga tercapailah hasrat kita Ustaz. Okey. InsyaAllah. Baik, para penonton, berdehem pagi ni biasalah pagi kan. Okey, kita berhenti berehat sekejap. Kita akan jumpa balik dalam Assalamualaikum jam 7 pagi nanti insyaAllah.